Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazrika, ini agenda awal ni. Pada awal minggu ini, Menteri berkaitan dengan alam sekitar dan juga air, iaitu Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, memberitahu sidang parlimen bahawa bagi setiap rakyat Malaysia akan disasarkan menggunakan air yang sudah pun dirawat kepada 180 liter sehari menjelang 2025. Kerana pada ketika ini, rakyat Malaysia secara keseluruhannya menggunakan air sebanyak 219 liter sehari bagi setiap orang. Dan ini adalah angka yang agak tinggi berbanding yang sepatutnya yang disasarkan oleh WHO, iaitu sekitar 165 liter sehari. Dan kerajaan sebenarnya sudah menyasarkan penggunaan air yang lebih lestari. Kalau kita imbas sedikit sejak 5 ke 10 tahun yang lalu, tetapi sasarannya tidak dapat dicapai kerana ada unsur-unsur ataupun isu-isu yang tidak selesai. Bagaimana kawal selia berkaitan dengan perkhidmatan air di negara kita. Jadi bagaimana? Kerana ini sebahagian daripada isu keselamatan air, kita tidak boleh mengambil mudah bagaimana kita memperoleh air yang kita guna pakai saban hari, sama ada untuk penggunaan domestik, penggunaan untuk komersial dan juga industri, dan juga penggunaan untuk pertanian. Kerana banyak negara juga sudah melakukan perubahan yang agak drastik kerana mereka tahu kalau kawal selia yang gagal, maka mereka akan berhadapan masalah besar di masa hadapan untuk generasi akan datang mendapatkan bekalan air mentah dan juga dapat dirawat menjadi air bersih. Jadi bersama saya pada malam ini untuk melihat adakah wajar kita melihat semula kawal selia air dan juga bagaimana kita dapat menepati sasaran 165 yang dimahukan oleh penggunaan WHO, walaupun kita letakkan 180 liter sehari itu. Saudara Piara Pekaran di hujung sana, Presiden Persatuan Penyediaan Air dan juga Tenaga Malaysia, AWAR, dan juga di sebelah kiri saya yang berbahagia Profesor Dr. Zulkifli Yusof, Fellow Kanan Pusat Pengurusan Alam Sekitar dan juga Pengurusan Air Universiti Teknologi Malaysia. Ini kedua-dua orang hebat dalam bidang tenaga dan juga air dan juga kelestarian. Mungkin sebagai awal, Prof. Dr. Zul, adakah agak memeranjatkan dengan kenyataan Menteri di Parlimen baru-baru ini dengan angka 219 liter sehari itu? Sebenarnya tidaklah memeranjatkan sebab kita telah berada pada tahap 230-220 liter per orang per hari. Ya. Agak lama. Dan untuk sekarang ni 219 saya rasa memang menasabahlah dari segi penurunan penggunaan itu. Cuma target kepada 180 liter sehari itu mana lebih kurang 20% penurunan menjelang tahun 2025. Jadi walaupun nampak ia bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai, tetapi ia tidak mudah juga untuk dicapai melihat kepada trend yang kita sudah stagnan dalam 220 itu sudah agak lama. So basically banyak benda yang kita kena buat, terutama dari segi sebab rakyat Malaysia merasakan bahawa ini suatu sumber atau suatu keperluan yang murah. Murah. Adakah isunya itu? Di antaranya, dia tak ada rasa kepentingan untuk menjimatkan air, untuk mengurangkan bil air. Saya rasa itu di antara sebabnya lah. Dan perlu ditukar segera. Dan perlu dilihat semula dari segi ini supaya kita kena lihat sekurang-kurangnya pengguna air akan berasa perlu menjimatkan air kerana ia akan terasa jika tidak melakukan mengubah sikap mereka daripada penggunaan air agak boros kepada penggunaan air yang lebih berjimat cermat. Itu saya rasa salah satu daripada sebabnya. Juga saya rasa untuk mendapatkan 180 itu kesedaran awam kena tekadkan dengan bersungguh-sungguh. Kita ada dua. Satu, kalau 180 maknanya merujuk kepada penggunaan domestik lah. Mana per capita use itu adalah penggunaan domestik di rumah. Ini tak termasuk kilang. Kilang tu dia calculation lain. Maknanya pengguna di rumah. Jadi ini melibatkan semua orang awam dan kita kena tekadkan dia punya kesedaran bahawa kita perlu jimat air. Dan sebenarnya banyak insentif yang kita boleh lihat dari segi penggunaan air, bukan saja dari segi tadi kalau tarif dia murah, tetapi dari segi etik pun banyak juga benda-benda yang kita boleh kaitkan supaya orang
menjimatkan air untuk masa depan, untuk menjimatkan kos pembinaan dan sebagainya. Jadi sebenarnya secara awam kena tingkatkan. Keduanya dari segi civic. Kadang-kadang kita melihat pipe bocor di rumah pun kita tak buat apa-apa, kan. Kalau di asrama mungkin kita tak report sebab rasa itu orang lain yang akan bayar. Jadi pendidikan civic juga perlu ditingkatkan supaya dia merasa bahawa apa-apa pun kesannya itu akhirnya bukanlah dipikir diri sendiri, tetapi adalah melihat dari konteks lebih besar, sikit-sikit, tapi kalau banyak dia akan menjadi jumlah yang sangat besar dan dia akan merugikan jika tidak dikawal dengan baik. Okey, Saudara Pereira, 219 per liter per day per person. Ini angka domestik yang diumumkan oleh pihak kerajaan. Tetapi our selalu ada perbezaan pandangan tentang ini. Our. Kalau kita lihat ya, kadang-kadang ya, memang betul kita lihat tabiat itu satu masalah ya. Bila kita lihat sesuatu murah mungkin kita pakai itu kita rasa saya sanggup bayar. Tapi isunya juga pada waktu yang sama kita kena lihat alat-alat yang menggunakan elektrik ini, air, adakah ia cekap air? Sebagai contoh, tahun 2014, daripada kajian kami 2011, kami telah memaksa secara berkempen, masuk dalam media dan sebagainya, paksa Suruhanjaya Tenaga untuk melaksanakan pelabelan kecekapan tenaga mandatory dan juga melaksanakan piawaian kecekapan tenaga minimum atau MAPS. So, melalui kaedah ini kita lihat ada banyak alat-alat elektrik mula memperkenalkan pelabelan 5 bintang secara mandatory. Dulu sukarela. Untuk tenaga. So, kita sudah pun, sebab dah berjaya, kita sudah pun cadangkan perkara sama kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Negara. Kenapa kita tak ikut kaedah sama? Sebab kita dah berjaya. Kenapa kita nak buat begitu? Contoh, mengikut kajian kami, penetration washing machine lebih 90% di Malaysia. So, kalau kita dapat, bila washing machine ni kalau yang beli murah tu cepat rosak sebab dia punya durability ya. So bila kita kadar tukar mesin basuh ni tinggi, kalau kita dapat meningkatkan standard mesin basuh yang masuk dalam pasaran kita, bila kita tukar tu secara tidak sedar diri pengguna akan beli mesin basuh yang cekap air. Mereka akan kurangkan penggunaan air. Yang keduanya tempat kita mandi, cepat kita cuci tangan ya. Kita ada pilih yang ada pipe tu yang keluar buih, ada yang tak suka dia tukar pipe biasa. Yang banyak air keluar. Dia kata banyak air keluar. Tak puas. Tapi dia tak puas sebab tak cuci dengan air. Tapi bila kita dah masuk sabun, buih itu sebenarnya bantu kita habiskan sabun dengan cepat. Sebab yang keluar tu isi padu bendalai sama. Liquid dia sama. Bendalai. Tapi yang masuk sebab ada gelombang udara masuk, dia bantu kita cuci lebih cepat dan boleh kurangkan penggunaan air 30 hingga 50%. Tinggi tu. Yes, 30 hingga 50%. Dan bila kita mandi ya, kita punya shower pun kita ada sistem yang sama. So eventually secara kolektif nak turun dari 220 ke 180 liter per kapita sehari tak susah. Hanya mengikut undang-undang kalau kita buat kita dapat capai itu dengan cepat. Tapi nak turun 165 atau macam Singapura 155 per liter per kapita sehari, yang itu kita perlu injek tabiat kita. Ada orang kata, orang awam macam saya lah, Singapura boleh buat negara kecil dan mereka mempunyai resources yang besar, perbelanjaan per kapita yang tinggi dalam hal tenaga dan juga pengurusan kawal selia air. Begitu juga dengan Thailand. Adakah wajar kita menggunakan alasan demikian? Kalau kita lihat, Singapura memang satu alasan yang cukup bagus. Kenapa mereka boleh capai 155 adalah sebab mereka duduk di bangunan bertingkat. Bangunan bertingkat ni available quarters ni kecil ya. Dan penggunaan air juga akan berkurang. Kita banyak landed property. So bila landed property kita ni kalau tak bersih tu kita cuci. Cuci tu bermaksud dia pakai baldi ke atau dia pakai pipe. Satu daun tu dia pakai setengah jam, tolak daun tu sampai melongkang. So ini banyak tabiat berbeza tapi bergantung kepada saiz isi rumah. Tapi di Singapura memanglah betul sebab dia bangunan bertingkat. Kalau kita pergi negara-negara seperti Thailand atau Indochina dan sebagainya, liputan bekalan air mereka tak setinggi Malaysia. Ya, contoh kalau di Lembah Kelang 99% sudah capai isi rumah ada bekalan air. Kalau Kelantan, Sabah Sarawak sekitar 50 hingga 70% ya. So bila liputan ini lebih rendah bermaksud kadar penggunaan air dalam data tu akan menjadi lebih kecil kalau kita lihat statistik nasional. Jadi angka 180 liter per day per person di Thailand dan 155 di Singapura itu bergantung juga bagaimana kita melihat keseluruhan negara demikian. Okey, bergerak ke hadapan Prof. Dr. Zul.
kaedah-kaedah yang tertentu untuk kita melihat isu kawal selia air yang perlu kita fikirkan dengan segera, kerana isu ini bukan perkara baru. Prof Zul pun pernah datang ke sini cerita benda yang sama ada di peringkat nasional, di peringkat lembangan, di peringkat negeri-negeri dan sebagainya. Kawal selia ini sudah menjadi satu wacana nasional. Tetapi kita tahu ada masalah di bawah. Bagaimana kita dapat menggunakan ini satu political will yang benar-benar dapat dilaksanakan? Political will itu sebenarnya satu benda yang sangat penting lah. Kita masih ingat dulu ada Menteri Mendiang Tun Lim Kin Yeay. Ya. Dia seorang menteri yang sangat Hebat, tegas dan bersungguh-sungguh untuk buat water transformation at the time. Daripada tahun 2004, ada 2006, 2007, Akta dipindah dan sebagainya. Itu wujudnya SPAN dan sebagainya. SPAN, PAAP dan sebagainya. Ada benarnya dalam masyarakat kita ASEAN ni, sebenarnya sangat bergantung kepada top down punya direktif, arahan. Sebab itu nature kita. So jadi memang selain daripada orang awam pun kena berubah, saya rasa yang jadi pushing factor tu saya rasa political will is also very important dalam situ. Kalau kita berpindah balik dari segi pengurusan air secara umum, saya rasa kita masih terlalu sangat bergantung kepada surface runoff air sungai. In fact, kalau di negeri-negeri macam Johor tu, 99% daripada sumber air adalah daripada sungai. Dan sumber air sungai ni semakin tercemar. Terhad, dan kita pun akan dapati sumber makin jauh kan ke dalam. Kos makin tinggi. Kos makin tinggi, kena pump, kena piping dan sebagainya. Jadi saya rasa sudah tiba masanya kita lihat kepada alternative resources. Alternative resources yang kita maksudkan adalah umpamanya air hujan, air bawah tanah dan recycle water. Ini saya rasa kita kena ada among the water industry, water player, dia kena ada sikap keterbukaan juga. Maknanya the supply, the resource and supply must be flexible enough. Kita kena accommodate, maknanya okey, tidak semestinya air sungai saja. Sebab air sungai mungkin dia rasa murah dan senang nak jual. Kita juga perlu buka banyak option yang lebih fleksibel kepada industri. Kalau industri kata dia boleh explore groundwater sendiri, explore air sungai sendiri dan treat dengan kos yang lebih murah, saya rasa tiba masanya pemain air ini lebih terbuka untuk mengelakkan daripada water crisis. Dari segi alternative water resources, banyak negara telah menggunakan air yang di kita semula, air industri. Dan air industri ini kita boleh rawat kepada kualiti tertentu mengikut kegunaan. Tak semestinya jadi air yang terlalu bersih macam kelas A untuk drinking water, untuk basuh kereta, untuk watering, untuk cleaning, general cleaning kan, tak perlu. Some industri dia cuma nak gunakan air yang semi treated. Jadi sudah tiba masanya kita gemblingkan semua sumber-sumber ni supaya kita ada lebih sumber dari segi sumber-sumber alternatif. Banyak recycle water, ground water yang kita tak explore. I think kita dah ada macam ada policy kalau boleh at least 20% of the supply must come from groundwater supaya masa kemarau, masa ada krisis, bekalan air tidak terputus sebab sumber air tanah adalah maknanya tidak dipengaruhi oleh kemarau dan sebagainya. Dan saya kata rain water harvesting, penambahan air hujan. Kita biarkan je masuk kita ke biarkan. sungai, ke parit. Banyak orang dia silap. Bila dah tak ada air baru ingat, oh baru nak tuai air hujan. Sebenarnya air hujan ni sebenarnya kita tuai dari kampung. Kita guna masa musim hujan. Jadi kita simpan air di dam tu untuk guna masa musim kering. Jadi saya rasa rainwater harvesting, penambahan hujan ini sangat berpotensi di Malaysia. Kualiti air hujan sangat bersih berbanding air sungai. Cost treatmentnya juga akan lebih murah. Dan kalau kita gunakan teknologi ini di komplek-komplek umpamanya commercial building, umpamanya perniagaan dengan luas bumbung yang besar, kegunaan yang tinggi dan tarif juga lebih tinggi untuk penggunaan komersial. Kalau domestik, kalau di Johor tu lebih kurang RM1. Komersial RM3, 3 kali ganda. Jadi pelaburan untuk projek seperti ini lebih menguntungkan. Pertamanya untuk komersial itu pertamanya kena tarif lebih tinggi, keduanya kerana kegunaan air juga lebih besar. Jadi combination of this volume dan juga tarif yang tinggi akan menyebabkan pulangan pelaburan itu lebih cepat. Apakah halangan, Prof, pihak komersial menggunakan segala keperluan air, tuaian air hujan dan sebagainya? Apa masalah? Tak boleh buat ke? Kos tinggi ke? Ada isu regulatory ke dan sebagainya? Ini sebenarnya satu benda yang agak sensitif kita bincangkan. Itu yang saya sebut tadi, keterbukaan. Kita kena lihat kepada masalah yang lebih besar. Jangan sampai ada masalah krisis air dan sebagainya.
Dan in fact, kalau katakan water company, dia boleh tuai air hujan, treat, masuk dalam dia punya balancing tank, dia pun boleh juga jadi sebagai pemain pembekal daripada penuaian air hujan, masuk dalam sistem dia dan jual kepada pengguna. Grid. So, memang saya rasa di isu dari segi keterbukaan. Piara, ini dari sudut sumber. Maksudnya kita mewah sumber. Itu yang belum digembeling secara maksimum. Yang dikatakan oleh Prof tadi, kita risau tentang air atas permukaan itu. Tetapi yang belum kita eksploitasi secara meluas itu sumber juga. Adakah kerana kita fikir itu mudah? Di Malaysia ini negara khatulistiwa, hujan sepanjang tahun, kita anggap penggunaan air itu secara bermewahan tiada masalah. Tetapi kita akan komplain bila ada krisis air. Nampaknya agak kontradik pemikiran rakyat Malaysia. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dalam penstrukturan semula industri perkhidmatan air, salah satu komponen utama bekalan perawatan air, dengan perawatan kumbahan akan digabung sebagai satu syarikat di setiap operasi. Contoh sekarang IWK membuat pembentukan di peringkat persekutuan Semenanjung dan Labuan. So dalam penstrukturan kita akan pecahkan Indah Water Consortium ini menjadi syarikat-syarikat yang lebih kecil digabung dengan syarikat-syarikat di peringkat negeri. Contoh kalau di Perak, lembaga air Perak akan ambil alih operasi IWK Perak. Dan bila mereka bergabung, di sini dari air treated effluent, air effluent yang terawat ni, yang dilepaskan ke sungai ini sebenarnya boleh dirawat kepada kualiti yang diperlukan untuk kegunaan bukan makan minum. Non-potable. Negeri mana yang dah ready? Contoh, baru-baru ni Air Selangor kata mereka ready. Penang ready. Johor ready. Yang negeri-negeri yang ready, kalau Melaka semua boleh naik dah. So, bila kita pecahkan dan kita fokus ke negeri-negeri yang kurang capital expenditure ni, contoh mungkin Perlis, Kedah, kita buat bantuan dari persekutuan. Yang dah ready tu kita gabung dulu, kita jalan. Kenapa? Ini penting. Kita bila dah gabung, kita akan gunakan volumetric billing. Sekarang kalau sewerage, satu isi rumah mungkin RM8 satu rumah. Kalau rumah kos rendah, I think ada yang RM3, ada yang RM4, ada yang RM5. So bila kita buat volumetric, dia akan ikut jumlah air yang masuk ke dalam rumah. Dan sewerage ni kita akan kira. So kalau pengguna nak kurangkan bil, mungkin air basuh baju. Boleh tak dah, boleh guna untuk perkara lain. Kalau kita nak dah basuh sayur semua ni, air ni kita boleh gunakan semula. So maksudnya yang masuk jumlah sebenar kita guna mungkin 60 meter cube. Tapi dalam 10 meter cube ni kita guna semula. So ini yang penting dalam volumetric billing ni. Prof, apa kaedah yang terbaik untuk kita melihat penggunaan yang lebih lestari? Kalau sistem tenaga kita dapat ada reformasi yang jelas daripada beberapa dekad lalu dan kita lihat hasilnya. Kenapa kawal selia air tidak boleh ada reformasi begitu dan kita boleh kurangkan penggunaan air yang sepatutnya rakyat Malaysia guna saban hari? Balik kepada modal lah, investment balik. Ambil contoh umpamanya non-revenue water. NRW. Air tidak berhasil. Kita sekarang ni lebih kurang 25, saya rasa dalam 27%. Besar Piara. 30 plus lagi. Masih 30 plus. Setengah negeri sampai 55% non-revenue water. Dia bergantung kepada, of course, pipe. Rumah pipe yang lama tu banyak bocor. Kadang kalau dia panjang, dia punya pipe lagi banyak bocor antara connection. Tapi sebenarnya untuk membaiki itu pun bukannya murah. Betul. Dia kena ada modal. Jadi saya rasa balik kepada asas yang penting tadi, rakyat kena sanggup membayar nilai servis yang dia nak. Maknanya kalau dia ada bil telefon satu rumah, kalau kita kumpul-kumpul, senang-senang kita boleh kumpulkan bil telefon dalam satu hari itu. Mungkin kalau yang tak berapa, biasa mungkin 100, 200, yang kaya mungkin sampai 1,000 satu family. Betul. Tapi at least RM100 untuk bayar bil telefon dan dia naik. Begitu dengan elektrik. Tapi setengah negeri sampai 30 lebih tahun tak naik bil air. Dan ini sebenarnya memberi kesan yang besar kepada industri performance syarikat-syarikat air, sebab dia tak boleh berkembang untuk membaiki masalah-masalah tadi. Dan teknologi pun teknologi lama dan sebagainya. So saya rasa, adakah kita wajar dalam masa terdekat menaikkan tarif air? Saya rasa wajar sebab kalau kita bandingkan dengan bil
tadi, telefon memang sangat rendah, sedangkan air itu lebih penting. Tapi mesti ada redeem Piara yang perlu kita fikirkan untuk rakyat memahami bahawa anda boleh berbelanja untuk tenaga sekian harga, anda boleh berbelanja untuk internet, mengapa tidak untuk air? Sebab itu konteks teknologi. Ya. Teknologi untuk tenaga lebih mahal. Dia bukan kalau contoh air ya. Now isu sekarang, adakah air kita sebenarnya sangat-sangat mahal? Kalau kita nak kurangkan NRW sehingga 25%. Sekarang kita 30 lebih, kita nak kurangkan 25%. Pada waktu yang sama, adakah tarif air kita akan menaik dengan mendadak? Tidak sebenarnya. Apa yang berlaku, kita akan lihat secara apakah perbelanjaan modal keseluruhan dan kita akan pecahkan kepada pengguna-pengguna yang berbeza. Contoh, pengguna domestik sekitar 50 hingga 55%. Dulu 60 lebih peratus ya. Ada setengah negeri masih 60 lebih peratus, tapi macam Lembah Kelang kita dah industri dengan komersial dah mula mengambil lebih banyak air terawat. So bila kita bahagikan kos-kos ni untuk pengguna domestik 20 meter padu pertama ni memang kita letak tarif yang agak rendah. Dan kita menaikkan bila tarif meningkat, penggunaan air meningkat. Ini kita panggil tarif mendenda. So bagi isu adakah kos akan tinggi, sebenarnya tidak. Kita sudah pun bersetuju untuk menggunakan penetapan tarif secara telus pada tahun 2009. Masalahnya kaedah penetapan tarif ni menggunakan benchmarking dan sebagainya masih tidak dilaksanakan. So contoh kalau tarif nak naik, kita akan umum kepada pengguna, ini yang kita rancang. Ini untuk 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, ini kos-kos kita. So untuk itu, ini kenaikan tarif. Adakah anda bersetuju? Kita berdiskusi dengan rakyat sebelum kita tetapkan tarif. Ini yang saya rasa perlu diubah. Okey. Prof, Dr. Zul kena bincang lagi perkara ini. Banyak perkara yang ini agak on surface lagi perbincangan kita. Kita tidak mendasari isu berkaitan dengan kawasan berkaitan dengan kawasan-kawasan yang sepatutnya perlu diberi perhatian seperti Lembah Kelang, Kelantan, Perlis dan Kedah yang tidak banyak sumber. Begitu juga dalam Sabah dan Sarawak lebih fokus kalau perbincangan itu dapat kita perincikan. Terima kasih juga Piara atas pandangan awal dalam hal berkaitan dengan wajarkah kita naikkan harga air kerana kita menggunakan air agak mewah tetapi tidak lestari sifatnya. Jadi itu saja agenda awal ni pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.